Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasar bin Muhammad Fauzi, nombor matrik 266070, daripada kumpulan Q Kuantan. Kumpulan kami akan membentangkan bagi subjek SCCA 2043 untuk komunikasi antara budaya, dan tajuk yang kami ambil ialah teori dimensi nilai yang berada di Bank Rakyat. So, untuk permulaan ni saya memperkenalkan ahli kumpulan. Yang pertama, Muhammad Zailani bin Abdullah 260689, Aziz bin Jahaya 265865, Muhammad Yasin bin Ilyas 266134, dan Nur Firdaus bin Muhammad Nur 266254. Untuk pengenalan ya, kita buka dengan pengenalan berkenaan Bank Rakyat. Bank Rakyat ialah sebuah bank koperasi yang patuh syariah, cukup sinonim dengan pekerja awam di Malaysia. Tujuan utama bank ini pada permulanya ialah hendak meninggikan taraf ekonomi anggota dengan cara memberi pinjaman atau pembiayaan pada kadar keuntungan yang berpatutan. Fungsi-fungsi yang disediakan oleh Bank Rakyat ialah dengan menyediakan pembiayaan serta menerima deposit dan menjana pulangan dividen yang memuaskan untuk kemajuan ahli-ahli mereka. Sekarang Bank Rakyat terus mengembangkan rangkaian produk dan kemudahan pelanggan yang pelbagai dan inovatif. Produk dan kemudahan ini termasuk perbankan pengguna, pembiayaan komersial, simpanan, pelaburan serta produk perancangan kewangan yang memenuhi banyak permintaan dari spektrum yang cukup meluas kepada pelanggan-pelanggan moden mereka. Oleh itu, Bank Rakyat perlu memiliki strategi yang mampan dan jitu untuk menjalankan perniagaan serta menghadapi pelbagai cabaran masa ini. Bank Rakyat beroperasi secara langsung di bawah seliaan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Pembangunan Institusi Kewangan Dafia. So, teori dimensi budaya boleh digunakan dalam menyediakan pemimpin dan pengurus alat untuk menganalisis silang budaya untuk memahami perbezaan tingkah laku di Bank Rakyat. Kita masuk kepada teori dimensi budaya. First Hofstede telah mengkaji 4 perbezaan dimensi asal, iaitu jarak kuasa kecil atau besar, mengelakkan kepastian yang kuat dan lemah, masculinity atau kejantanan, iaitu kejantanan atau kewanitaan, serta individualisme atau kolektivisme. Dimensi individualisme dan kolektivisme ialah dimensi yang paling popular digunakan dalam kajian budaya, diikuti dengan jarak kuasa, diikuti dengan masculinity dan mengelakkan kepastian telah menjadi salah satu daripada dimensi yang digunakan untuk mengkaji fenomena ini. Pada asalnya, teori ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana seseorang individu dikaitkan dengan budaya kebangsaan mereka. Namun kini teori ini telah digunakan dalam pelbagai konteks termasuk perniagaan. Teori dimensi budaya ini digunakan untuk memahami gaya komunikasi, budaya, tingkah laku dan sikap yang berbeza dalam organisasi. Selain itu, ia juga untuk membezakan budaya yang berbeza, dimensi budaya, dan menilai kesannya terhadap perniagaan. Budaya organisasi dalam perniagaan boleh ditakrifkan sebagai pengatur caraan pemerihan kolektif yang membezakan ahli dari satu organisasi dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi ini timbul daripada setiap pekerja yang interaksinya diwujudkan secara ritual, bahasa yang sama, dan akhirnya tingkah laku dicipta untuk dapat membantu atau menghalang matlamat organisasi. So, saya pas kepada rakan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Zailani bin Abdullah 260689. Saya akan menyambung pembentangan untuk kumpulan kami. Tajuk 2.0 Teori Dimensi Nilai di Bank Rakyat. Dalam rajah 1 ini kita dapat lihat dimensi yang dapat kita ketahui di Bank Rakyat lah. Di sini ada 4, iaitu kolektivisme adalah tinggi, jarak kuasa juga adalah tinggi, pengelakan kepastian juga adalah tinggi, dan juga masculinity adalah tinggi. Ini ialah bagi dimensi-dimensi nilai
yang dilihat ataupun yang dapat kita lihat di Bank Rakyat. Seterusnya, bagi dimensi-dimensi teori kolektisme, apa yang penting ialah kita perlu mengetahui dahulu apa itu kolektisme. Kolektisme ialah senang kita faham ialah seseorang sejak lahir berintegrasi ke dalam satu kelompok yang lebih besar. Okay, itu maksud kolektisme. Daripada Bank Rakyat ini kita dapat lihat nilai kolektisme adalah dimensi yang mereka gunakanlah. Bank berkongsi keuntungan yang dicapai bersama pemegang-pemegang share dalam Bank Rakyat tersebut, dan juga memberi zakat dan bantuan kepada masyarakat. Selain itu, pemberian bonus juga diberi pada kadar yang tinggi kepada pekerja-pekerja mereka. Seterusnya, kolektisme ini juga apabila nilainya tinggi akan memberikan jangkaan yang diletakkan pada setiap pekerja adalah sama. Namun, kadangkala prestasi pekerja-pekerja ini mungkin tidak sepadan dengan jangkaan daripada pihak bank itu sendiri ataupun pihak majikan mereka. Okey, kita sambung. Kolektisme juga akan berlaku percanggahan pendapat. Selain itu, berlaku juga perbezaan prestasi kerja dan juga tidak dapat menerima pendapat orang lain. Sukar untuk mengamalkan ideologi dan kepercayaan kepada diri sendiri, dan juga ada banyak lagi permasalahan yang adalah. Seterusnya, penekanan untuk bekerja sebagai satu pasukan boleh menyebabkan tekanan kepada ahli individunya, terutama jika mereka berprestasi rendah. Maksudnya kalau mana mungkin yang baru-baru bekerja di Bank Rakyat, kemungkinan mereka tidak mahir lagi, seterusnya mungkin akan bermasalah lah. Okay? Dan yang terakhir ialah ada juga kemungkinan pekerja akan berasa tidak bermotivasi apabila syarikat lebih menekankan usaha dalam kumpulan berbanding dengan usaha individu. Maksudnya hasil itu diambil daripada grup ataupun kumpulan, bukannya satu orang saja. Saya rasa itu saja dahulu daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya untuk menyambung pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Aziz bin Jaya. Saya akan menerangkan tajuk 2.0 dimensi-dimensi teori. Dalam kurungan kita ambil bahagian jarak kuasa. Okey, Bank Rakyat dilihat melaksanakan sistem berpusat yang mana orang bawahan menerima arahan daripada pihak atasan mereka. Ini menunjukkan jarak kuasa yang tinggi. Pembuat keputusan dikawal sepenuhnya oleh pihak pengurusan dengan hanya sedikit pekerja bawahan yang terlibat. Pengurusan organisasi harus sedar tentang kepentingan amanah organisasi dalam menggalakkan pekerja bersuara. Okey, sambungannya, mereka perlu bersikap terbuka untuk memberikan pandangan dan mempercayai organisasi untuk menentukan apa yang terbaik untuk berjaya mereka. Jarak kuasa yang tinggi ini juga mempunyai kekurangan. Jarak kuasa yang rendah akan lebih demokratik dan mana ahli yang lain sebagai sama dan bukannya mengekalkan susunan sosial tertentu. Semua orang dengan sama rata dan penghormatan atas kuasa diperoleh, bukannya diberikan semata-mata berdasarkan keturunan atau ciri lain. Okey, jarak kuasa ni kita tengok pengurusan daripada peringkat atasan. Okey, biasa macam saya sendiri kerja di Bank Rakyat. Okey, jadi maknanya daripada kita tengok bos kita asal manager dah tinggi. So daripada atas dia akan ada ketua wilayah, dia akan ada pula pergi pada HQ, ibu pejabat kita. Dia akan untuk pengurusan pembangkit runcit dan seterusnya sampai ke atas pada CEO lah. Jadi dia Bank Rakyat ni dia guna sistem yang orang bawahan ni terima arahan daripada pihak HQ sendiri. Okey, jadi maknanya apa-apa HQ akan keluarkan arahan dan kita hanya perlu patuhilah. Okey. So untuk yang pengelakan kepastian di bawah tajuk dimensi-dimensi teori lagi, Bank Rakyat mengambil pengelakan kepastian yang tinggi kerana dia kurang berani mengambil risiko dalam perniagaan, penumpuan kepada produk pembayaran peribadi terus menjadi komponen utama perniagaan perbankan runcit. Pada ketika ini, pesaing-pesaing lain telah lama menyediakan perkhidmatan perniagaan korporat. Bank Rakyat baru dilihat memperkasakan segmen tersebut. Kini mereka berusaha untuk meluaskan asas pelanggan, memperbagaikan segmen pelanggan lain iaitu sektor swasta dan bukan pendapatan tetap.
Okey, pengalakan kepastian rendah juga dapat memberikan hasil dan keputusan yang positif kerana dengan tidak mengambil risiko juga boleh membunuh suatu perniagaan. Namun perlu mengimbangi dorongan itu kerana pengambilan risiko perlahan boleh memusnahkan perniagaan serta kewangan. Okey, kesanggupan untuk mengambil risiko boleh memberi kelebihan daya saing kepada organisasi. Okey, dalam tajuk pengalakan kepastian ni, yang saya perhati Berayat, memang betul dia memang tidak berani. Pasal kita punya pun dana is daripada saham-saham, daripada ahli-ahli yang terlibat dengan kita, maknanya kita ambil dana situ. Okey, dan kita bagi dividen. Okey, tapi dalam masa sama kita kalau ikut kita antara pelopor personal loan. Okey, jadi itu antara produk utama kita dan kita telah cakap memang berjaya untuk buat produk ni dengan sebaiknya. Pasal kita tengok bank lain dah mula follow kita untuk beri personal loan ni lah. Okey, yang keduanya mana memang bank lain pun dah lama buat perniagaan corporate, jadi kita pun dah slow bermula untuk ikut dia orang. Okey, kita baru nak belajar gitulah, maknanya baru nak start. Okey, jadi kalau ikut daripada sini, selain daripada produk bank rakyat yang personal loan, kita sekarang ni kita antara pelopor juga untuk Aranu. So Aranu kita faham memang dia orang gadai barang untuk dapatkan cash dengan serta-merta, dan tu antara yang setakat ni tu pun telah diikuti oleh bank-bank lain untuk memasarkan produk Aranu mereka. Cuma setakat ni kita yang paling tertinggi, kita boleh beli sampai 80%. Okey, itu saja untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yassin bin Ilyas, nombor metrik 266134, meneruskan kepada perkara 2.0, iaitu dimensi-dimensi teori masculinity. Menyentuh kepada aspek bagi dimensi masculinity ini, yang mana kita melihat kepada kewujudan kaum lelaki yang dilihat lebih dominan dalam organisasi bank rakyat, iaitu sebanyak 958 orang, berjumlah 62% adalah pekerja lelaki, manakala baki seramai 587 orang, dalam peratusan 38% orang adalah bagi bukan berada di bawah pengurusan. Lelaki turut monopoli jawatan-jawatan tertinggi dalam pengurusan bank, yang mana sejumlah 23 daripada 25 jawatan yang diduduki oleh orang lelaki di dalam organisasi bank rakyat, dan selebih bakinya 2 jawatan tersebut telah diisi oleh wanita. Meneruskan kepada dimensi yang seterusnya, iaitu amalan tradisional dan budaya serta penglibatan agama, ketidaksamaan jantina, kekurangan rangkaian dan latihan, ketiadaan budaya dan aspek keusahawanan serta sifat tanggungjawab yang menjurus kepada kekeluargaan adalah menjadi isu kepada kaum wanita. Namun demikian, nilai dan aspek budaya yang dipromosikan oleh pemimpin di dalam sebuah organisasi perlu disokong, serta penilaian individu yang berdasarkan ke atas kebolehan dan sumbangan juga dititik beratkan. Maka dengan ini, wanita juga mempunyai pelbagai kelebihan dalam aspek perniagaan, seperti mereka boleh memupuk situasi tempat kerja yang lebih kita lihat lebih cenderung ke arah pergaulan yang lebih mesra dengan orang lain, faktor komunikasi yang lebih berkesan, dan proses pekerjaan yang dilakukan secara kolaboratif untuk manfaat organisasi serta kaki tangan, kerana keunikan yang dimiliki oleh wanita adalah suatu perkara yang unik, yang mana ia bukan sahaja berperanan di sekitaran rumah, dan boleh juga dibawa kepada organisasi untuk diserapkan. Kita menambah kepada perkara 3.0, yang mana idea dan pandangan dalam menambah kolektisme, yang mana kolektisme mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepimpinan dan pengurusan di dalam sebuah organisasi. Kepimpinan kolektivisme ini menekankan kepentingan syarikat secara keseluruhan dan bukannya kepentingan secara individu, yang mana kaki tangan melalui pekerja perlu digalakkan untuk
sentiasa mengamalkan nilai serta pandangan dan motivasi kumpulan, yang mana ia tidak digalakkan untuk sekadar menyatakan nilai, kepercayaan serta motivasi individu itu mereka sendiri. Di dalam organisasi ini, institusi kolektivisme perlu memainkan peranan penting dalam mengetengahkan individu secara imbasan dan memilih perkara-perkara yang berdasarkan maklumat yang mana ia mudah ditafsirkan melalui persetaraan kerja, kerana ia mempunyai implikasi penting untuk membentuk psikologi ataupun jangkaan pekerja yang mana mengenai kewajipan perkara yang timbal balik antara sesama mereka. Dari sudut idea dan pandangan bagi mengurangkan jarak kuasa, yang mana masyarakat, kita menyentuh kepada masyarakat yang mempunyai jarak kuasa yang tinggi, mempunyai jurang yang besar antara hubungan rakyat di antara kaya dan miskin. Dan kekurangan peluang ini adalah dilihat sebagai satu mobiliti sosial. Kita melihat kepada individu yang berpangkat rendah ini akan mengakui kuasa dan hanya menerima tempat mereka dalam strata sosial tanpa mempersoalkan sebarang kuasa. Yang mana kita perlu merujuk kepada contoh negara-negara di Eropah yang mempunyai jarak kuasa yang rendah, kerana mereka lebih cenderung untuk lebih banyak berbincang dalam membuat sebarang keputusan serta penetapan matlamat untuk organisasi mereka. Akan tetapi kita melihat kepada pengagihan tanggungjawab yang mana sebarang keputusan yang lebih meluas di seluruh organisasi, kaki tangan iaitu pekerja perlu dilihat lebih cenderung untuk menyuarakan suatu perkara agar perkara itu dapat disempurnakan dan diselesaikan jika berlaku sebarang konflik di dalam organisasi. Bagi mereka yang memegang jawatan kuasa tinggi, akan kita lihat lebih bersikap terbuka untuk mendengar pendapat orang bawahan, sehingga pemimpin ini dilihat cukup mudah didekati oleh setiap pekerja, kerana kuasa yang dimiliki lebih bersikap kreatif dan berunsur terpimpin di dalam organisasi mereka ini. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Firdaus bin Muhammad Nur, nombor matrik 26 dan 24, akan menyambung penerangan slide untuk komunikasi antara budaya SCCA 2043. 3.0 idea dan pandangan, pengambilan risiko yang bersesuaian. So dia ada 5 pecahan, iaitu first, keupayaan pengurusan pengetahuan pengambilan risiko merupakan sumber yang berharga dan untuk berinovasi. Yang kedua, menangani ketidakpastian dan menerima bahawa organisasi boleh kehilangan wang, kebebasan atau reputasi pada bila-bila masa. Yang ketiga, namun sekiranya organisasi tidak berani cuba meluaskan pengaruh dan perniagaannya, pesaing lain akan lebih pantas mengambil peluang tersebut. Seterusnya, yang keempat, organisasi perlu menerima risiko secara sengaja sambil mengeksploitasi peluang inovatif akan mempengaruhi cara pengetahuan diproses dan digunakan dalam perniagaan. Dan yang kelima, pengetahuan yang betul dan keupayaan untuk menukar pengetahuan itu untuk penciptaan nilai baru dikatakan membawa kepada kelebihan daya saing. 3.0 dan pandangan kesamaan gender terbahagi pada 4, iaitu keutamaan yang meluas untuk lelaki berbanding wanita yang mempunyai kelayakan yang sama adalah isyarat bahawa organisasi gagal melepasti dan mengupah bakat terbaik. Yang kedua, stereotip yang berterusan dan berluasa adalah penyakit yang sudah lama berada dalam masyarakat. Organisasi sekarang terlalu bergantung pada stereotip untuk membentuk penilaian tentang individu yang mungkin tidak tepat. Yang ketiga, organisasi perlu menghapuskan kepentingan jantina sebagai sebahagian daripada keputusan seperti membuat keputusan blind decision making.
Dan yang keempat, pemimpin perlu menyatakan secara terbuka menerima norma sosial baru bahawa sebarang tingkah laku berkaitan kerja adalah sama tidak kira dilakukan oleh lelaki maupun wanita. 4.0 Rumusan. Dengan budaya yang mempunyai konsep dapat membantu kita untuk mendapat penjelasan tentang fenomena budaya organisasi agar kita tidak terkeliru dengan pelbagai perangai manusia yang tidak rasional. Dapat lebih memahami tentang suatu kumpulan manusia atau organisasi, tentang dinamik budaya organisasi yang boleh dikatakan berbeza atau sukar untuk diubah. Komitmen daripada organisasi ialah ikatan pengalaman pekerja dengan organisasi mereka. Komitmen pekerja sebagai perasaan keterikatan pekerja kepada organisasi mereka, termasuk kesediaan mereka untuk menghayati nilai organisasi dan mematuhi peraturan di dalamnya. Organisasi perlu memberi perhatian dan menilai semula budaya organisasi semasa. Sekian, terima kasih.